so before kita start betul nak ucapkan tahniahlah and selamat datang untuk semua orang yang baru join. Okay, so before apa-apa kami nak bagi satu video teaser lah untuk slot kita malam ni. Okay, kita okay guys. Okey, sekejap kita akan tunggu tim teknikal kita beruruskan video. Okey, tapi sebelum tu kita sebenarnya nak cerita lah sebenarnya tim adik asasi kita tak dapat join malam ni sebab mereka ada tim. So insyaAllah hari ni kita ada daripada tim degree yang sebenarnya kami baru je habis final exam CRC. So macam saya pun dah last paper semalam lah, so lepas dah habis tinggal tunggu nak intern. Dan kalau UPM kita orang tengah most of them dah habis paper lah. And ramai online kan, and final exam pun online lah kita orang. Kalau dekat UAE macam mana Cik Afiq? Kalau kat UAE kita orang baru je riliskan result minggu lepas. So sekarang ni diorang tengah bercuti lah. So tunggu untuk sudah masuk 1 hari bulan, bermula 1 hari bulan kan diorang akan come back to campus. 1 hari bulan 3? 1 bulan 3. Oh, dah habis final, dah dapat result je lah. Okay. Kita orang ambil final hari tu tak silap saya hujung-hujung Januari macam tu. Lepas tu diorang dah cuti, so result keluar minggu lepas if I'm not mistaken. Lepas tu sekarang ni diorang tengah tunggu sebab kita terima student 1 Mac. Lepas tu diorang kena quarantine 10 hari kan. Tapi kita punya semester pun akan start 1 Mac juga insyaAllah. Sebab selalunya memang kita UAE memang selalunya sama ada dia awal 2 minggu daripada universiti lain ataupun dia awal seminggu daripada universiti lain macam tu lah. Oh, tak sama rupanya jadual UAE dan kita UPM. Sebab kami akan exam break and start balik our semester on 23 March. Okey. Lebih kurang lah tu sebab student kita balik, so kan quarantine kan 10 hari, so mungkin awal seminggu. Kalau dia orang balik 1 Mac 10 hari, so mungkin dia orang akan start the class maybe on the 13 ke macam tu, so mungkin seminggu awal daripada you guys lah. Saya akan cakap kat mic. Okay, so saya tim teknikal dah ada tu video? Sama tu kita tunggu kawan-kawan kita lain masuk lagi. Okay. Ada tak? Boleh.
So jangan lupa submit task on time. And then ni pilih update time tu lah yang kita dah set out tadi. Itulah, rasanya tak ada apa-apa lagi lah. Anything last word daripada semua orang? Kita cakap apa? Okay. Kira semua okey. Jumpa pula. Huda macam mana? Oh, malam ni kan? Pukul berapa? Pukul 9 kan? Okay, noted. Alhamdulillah, it's Friday. Okay, noted. Terima kasih. So insyaAllah itu dah dia yang Alhuda buat untuk promote lah kan. So sebenarnya untuk kita semua setiap hari Jumaat bolehlah join sebab Alhuda series which is AIF. Kita akan buat Jumaat. So lagi kita dah so this is our second session. Okay, this is our second session. So kita akan next part lagi. So insyaAllah for this week topik aku akan bawa hari ni lah topik study dilemma. And kami ada bawa 2 orang panel lah untuk bincangkan lagi topik study dilemma kita ni. So before kita teruskan, jom kita berkenalan lah dengan panel-panel kita. So panel pertama, okay, kita bawakan daripada UIA special So kita kenalkan Cik Hafiz. So Cik Hafiz boleh kenalkan sikit untuk student lah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya ke? Jelas. Saya rasa dia kalau ada double, takut tanya double, mungkin yang lain boleh mute sementara lah kot kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Nurul Syazwani daripada Alhuda Universiti Putra Malaysia kerana sudi menjemput saya. Untuk orang kata apa, Alhamdulillah it's Friday kan, selalu kita dengarkan macam seronoknya enjoynya kita untuk menikmati hujung minggu. So sampai hari Jumaat je kita akan rasa macam ya Allah kan, thanks God it's Friday, Alhamdulillah. Alright, so just sedikit introduksi pasal diri saya. Nama dia beri Muhammad Nur Hafiz Zulkifli dan selalunya pelajar-pelajar saya panggil saya Abang Afi, Abang Afi. So apa nak cakap lagi saya pelajar graduate daripada UIA tahun 2010 dalam bidang psikologi, degree dalam psikologi, kemudian saya buat master dalam pendidikan bimbingan dan kaunseling di UPSI. Kemudian selepas habis belajar dulu, saya bekerja dengan Pro 2 Manufacturing Sdn Bhd. Saya menjadi kaunselor industri di Pro 2 selama 3 tahun, bermula tahun 2010 sampailah tahun 2013. Kemudian 2013 saya diberi kesempatan ataupun diberi peluang untuk kembali ke semula ke UIA. Daripada alumni, kita kembali ke UIA, berkhidmat di UIA dan saya bekerja di UIA lah, di Pusat Kaunseling dan Kerjaya UIA. Saya join UIA itu bermula tahun 2013, di hujung tahun kita mulai 2014 lah sampailah hari ini, Alhamdulillah. Mungkin tak ada rezeki lain lah, tapi tak apalah, kalau ada rezeki lain kita terbanglah lain ke tempat lain pula. Okay. Sedikit apa lagi nak tahu tentang saya berasal daripada negeri Pahang Darul Makmur. Usia saya rasa lebih kurang sebaya je kot dengan anda semua. Tak nak mengaku dah tua macam itulah. Okay, itu sedikit tentang diri saya lah. Okay. Okay, Masya Allah, lama jugalah Hafiz dah bersama dengan UIA since 2013. Betul. Ada juga perjalanan daripada Pro 2 juga sebenarnya. Memang dah berkecimpung dengan bidang kaunseling lah sebelum ni.
Saya masih dengan Pro 2 dulu, saya buat HR dan memang saya punya main kerja saya memang buat counselling untuk staff. So saya buat counselling untuk engineer di Pro 2 lah. So diorang memang stress nak buat kereta tu, sebiji kereta tu. So I'm the one yang akan bagi diorang jokes, hari-hari pergi dekat line production, masuk pergi tengok diorang how they work and everything. So saya pergi buat jokes, buat lawak-lawak sikit, so and everything. So nampakkan diorang happy. And then 2013 tu, di hujung-hujung tahun tu, saya nampak UAE ada buka orang kata apa, penjawatan sebagai pegawai psikologi. So saya kata macam saya terpanggil untuk memohon. Jadi pada masa tu macam orang kata macam rezeki tu. Jadi macam saya interview, hari ni saya interview, hari esok saya dapat macam selang 2 hari macam tu saya dapat keputusan, dia kata dia nak offer saya. So saya pun dengan rasa besar hati sebab kita dah ada sentimen dengan universiti itu sendiri. Jadi bila dipanggil tu kita rasa macam seronoknya nak balik. So bila kita dah balik tu kita berkhidmat lah dekat UAE macam tu lah. Okay, Masya Allah, panjang betul perjalanan Cik Hafi kan, daripada UAE ke Produk dan kembali pada ke UAE kan. Allah tempat kembali Cik Hafi untuk membantu pelajar-pelajar dan juga staf kat sana. Itulah. Terima kasih Cik Hafi. Okay, kita ada seorang lagi panel pada malam ni yang merupakan pelajar UPM sendiri dan dia sebelum ni, sekejap lah, dia boleh perkenalkan diri dia sendiri. Kita akan kembalikan kepada dia. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira Syahidah binti Azhar. Saya adalah alumni UPM dan juga asasi sains pertanian batch 13 kan kita. Ya, betul. Dah lama dah meninggalkan asasi pertanian kan. Jadi saya sekarang tengah ambil kursus untuk OSHA. Jadi adalah belajar pasal yang psikologi tu macam penting lah kan, adanya kaunselor untuk sebagai orang yang mampu mendengar masalah luar-luahan orang bekerja tu, macam tu lah. Jadi saya pun kos fizik, jadi macam betul lah, tak dinafikan kos-kos macam tu memang merunsingkan kan. Kalau nak kerja sekalipun engineer tu memang macam tu kan. Jadi saya nak apa lagi? Asal juga saya Seremban, Negeri Sembilan, sekarang meletak dekat Sendang lah. So tu lah tengah berusaha untuk mencari kerja tetap. Tapi ambil dulu sertifikat untuk OSHA tu dulu. Okay, itu je saya. Berkenalan lah dengan panel pertama dan juga panel kedua. So kalau nak kenal saya pula, nama saya Nurul Syazwani, boleh panggil Nurul je. Saya merupakan pelajar UPM lah, final year student untuk Faculty of Ecology and tengah ambil course Consumer Study. So insyaAllah kita teruskan lagi perbincangan dilema. So masuk ke topik terus. So bila cakap je pasal study dilema kan, dilema seorang pelajar. So bila kita menjadi seorang pelajar, kita akan nak katanya setiap manusia akan membuat keputusan, betul tak? So pelajar merupakan seorang yang akan buat decision, dia akan mengalami satu situasi yang dia akan hadapi lah. So bila cakap je pasal dilema pelajar, dilema macam adakah kita ni meneruskan belajar disebabkan follow orang ataupun hanya mengikut apa yang kita nak. So saat kita dalam dilema seperti itu, kita akan buat decision dan mungkin kita tak mampu nak kawal emosi kita kan. Dan nak katanya saya sendiri sebagai seorang pelajar mengalami je pengalaman yang ada experience sendiri kan. Tapi nak katanya kita tak nak lah biarkan dilema ni keep on attack kita dan akhirnya kita ni tak rasa best pun bila nak meneruskan belajar tu. Adakah sebab niat kita salah kan? Ataupun adakah sebab aim kita untuk belajar tu pun juga salah kan? Menyebabkan kita sendiri stuck dalam arus pembelajaran ni katanya. So insyaAllah hari ni kita nak rungkai lah benda ni kan, nak tahu apalah masalahnya. Macam ni kita nak tolong diri kita sendiri sebab kita tak nak berada dekat dalam tempat yang sama berkali-kali dan mengulang lagi kembali kesalahan demi kesalahan. So kita nak tanyalah kan soalan kepada panel kita. Kita tanya kepada Encik Afi dulu. Seperti Encik Afi kan, ada tak Encik Afi ada pengalaman menguruskan pelajar yang ada masalah ini? Ataupun Encik Afi sendirilah ada pengalaman untuk handle pelajar macam ni? Okay Encik Afi.
Alright, terima kasih Nurul. Okey, pertama sekali, bila cakap tentang dilema belajar ni, dia adalah satu topik yang luas, dia besar. So, kalian nak tanya saya menjawab dulu soalan tu secara direct, pernah tak deal dengan perkara-perkara macam ni? Yes, saya kata yes. I would say yes. So, pertama sekali saya nak raikanlah, mungkin ada dalam ni ada mungkin pelajar dan juga mungkin ada lecturer yang datang. Terima kasih. Okay, back to the question. Saya memang as a counselor, memang bila saya banyak kes-kes saya berdepan dengan kes-kes pelajar macam ni. So dilema yang dia ada tu adalah dilema dengan orang kata satu kesusahan dari segi pembelajaran, mungkin dari segi kos yang dia ambil tu dia rasa susah. Yang kedua adalah dilema yang dia ada di mana dia rasa I'm not belong to this course. Okay, saya tidak rasa kat sini. So dia salahkan orang. Dia kata macam, no, ni memang bukan salah saya. Bukan sebab saya suka, tapi ni memang salah UPU. Sebab saya rasa saya dah score SPM tapi UPU meletakkan saya pada course ni. Archaeology, history and civilization, benda course ni saya tak tahu. Then I'm not feeling well. Dan saya tak rasa happy pun nak belajar. Okay, that's another issue juga. Okay, another three. Nombor 3 yang saya dapat klien-klien saya macam, ya Allah, saya dah belajar 2 tahun, dah 3 tahun dah saya belajar engineering, 2 tahun saya belajar law. And towards the end saya find macam, this is not my course, this is not my field, this is not my place. Saya lebih suka buat benda lain. Saya lebih suka nak menyanyi, saya nak belajar muzik, saya nak belajar vokal, contoh macam tu. Itu dia keadaan tu. Ada yang keempat pula, because of the pressure of the family. Contohnya family kata, because of my parents is a lawyer, sebab ayah dan mak saya lawyer, jadi dia nak saya jadi lawyer juga. Ada orang kata macam because dia orang doktor, so saya nak anak saya jadi doktor. Okey, itu adalah isu-isu besar yang selalu kita jumpa. So itu isu besar, tapi sebenarnya kalau kita buat flashback sikit, kita undur sikit ke belakang. Why it happened? Sebab mana bila kita kata, bukan nak kata because of saya banyak buat counselling untuk pelajar-pelajar lepasan SPM, kadang-kadang untuk yang menghadapi SPM dan juga pelajar-pelajar tahun 1 yang baru nak adjust, kita cakap adjustment. So selalunya kalau tak tahu lah UPM macam mana, tapi UIA kita ada bagi peluang di tahun pertama untuk pertukaran kos pengajian. Contohnya anda ditawarkan biochemical, tapi sebenarnya you're not really into it, you lebih suka mathematical science. So kita ada peluang untuk dia changing your program. Ataupun dia dapat tawaran belajar undang-undang, tapi sebenarnya dia lebih suka belajar psikologi, macam tu. So kita ada peluang di tahun pertama untuk pertukaran kos. Okay, back to the issue. Kalau kita tengok kan, macam mungkin ada di antara kita ni memang pelajar yang pandai dulu. Kan, bila kita ambil PT3 ataupun kita ambil PMR masa zaman saya, lepas tu kita ambil PT3 tukar kan. So PT3 tu bila habis dia straight A, cikgu cakap, oh no, you straight A, you kena masuk science stream. Dia sebenarnya minat itu flashback balik, dia starting kat situ. Dia bukannya starting masuk universiti. Dia bermula di mana bila tahun you daripada form 3 nak masuk form 4 tu. Kat situ dia punya turning point dia. Sebab kadang-kadang kita dah jadi macam satu sistem pendidikan di mana kalau you straight A, you mesti kena ambil science stream. Dan masa soalan kalau cikgu kat sekolah rasa macam you are doing wrong, kalau you straight A's ataupun you dapat banyak A, PMR ataupun PT3, you tak buat science stream. Okay, so sedangkan benda tu terjadi pada diri you. So, I boleh share dengan you, saya mengalami perasaan yang sama. Di mana, bila masa saya masuk form 3, saya lebih suka ke arah kesastraan. Saya lebih suka benda-benda yang sastra. Tapi, because of orang kata result yang bagus masa PMR tu, saya ditawarkan ke MRSM. So, saya masuk dalam mata pelajaran Sains Mara. So, bila saya pergi MRSM, so saya pun ingat MRSM tu macam sekolah biasa. Tapi rupanya MRSM, you tak ada choice. Melainkan you hanya ambil science stream. So nak tak nak, kita pun because of family kata you go lah kan. So kita pun dah terikut. Jadi kita masuk. So kita masuk science stream. So bila saya dah habis MRSM, habis SSPM, so saya ditawarkan ke jurusan engineering. Okay. So my first course, saya ambil course engineering di Pusat Asasi UIA. Lepas tu habis asasi 2 tahun, saya masuk tahun pertama degree. First year degree saya masih buat engineering. Kemudian at the end, masa di tahun pertama telah saya ada dengar talk dan juga jumpalah senior saya, ambil hati ni Tuhan jumpakan saya dengan seorang senior ini. Dan dia memberi ruang yang macam, okay, you can change kalau you betul-betul suka. So masa tu, saya kenal dengan seorang kawan saya buat psikologi. Betul dia ceritalah psikologi ni, belajar ni, macam ni. So saya dengan nekatnya, saya pergi ke bahagian pendaftaran,
saya tukar kuas saya daripada engineering ke psikologi. Masa tu saya memang dapat hentaman daripada family yang macam, kenapa dah buat sciences, kenapa nak pergi social science? So that's the thing. Tapi sebenarnya bila kita go kepada interest, itulah sebenarnya interestnya. Nak cakap pada isu-isu pelajar sekarang ni, kebanyakannya dia ada throwback yang bermula daripada form 3 nak ke form 4 tu, bila mana dia ditukarkan dekat situ. Dan satu lagi, proses kedua, kalau kita jumpa dalam banyak-banyak kes, saya buat sesi counselling, kes yang kedua adalah bila mana dia lepas SPM dia nak masuk UPU tu, bila dia buat pemilihan kos. So, bila dia buat pilihan kos, dia tidak diberi peluang. So macam kalau kita belajar kan, dia tak ada freedom of choice tu tak ada. Family yang tentukan. Mungkin macam Nurul, abang dia yang isikan UPU. Kau ambil kos ni, ambil kos ni, ambil kos ni. Mungkin Syazwani pun mungkin ada pengalaman yang macam, okay, ambil kos ni lagi better. Jangan ambil kos ni, jangan ambil kos ni. So kita yang sebut tak tahu ni, I follow. Bila follow, so that's the thing happen lah sebenarnya. So itu adalah fasa kedua, di mana lepas tu yang fasa ketiga tu lah bila dah masuk universiti ataupun dia dah struggle, baru dia rasa macam dia tak minat, dia tak boleh nak belajar because dia tak suka. Bukan dia tak boleh score. Sebab kalau kita tengok sebenarnya ramai je kes-kes di universiti, contohnya macam dia bukan flying colours masa SPM, tapi bila masuk universiti dia boleh dapat dean list, dapat 3.7, 3.8, 3.6, 3.5 maintain setiap semester. Sebab bila mana dia boleh score, sebab subjek yang dia belajar tu adalah subjek yang memang dia suka. Itulah course yang dia suka nak buat. So macam tu. So bila cakap pasal dilema tu, back to the issue, saya banyak je klien-klien saya deal dengan klien yang macam nak changing of course, yang tak boleh terima. Dan kebanyakan pattern yang saya jumpa adalah pelajar-pelajar yang ditentukan. Maksudnya you kena buat benda ni, at the end you kena force. Satu lagi adalah because of family punya factor, yang you kena belajar macam ni. Ataupun adik-adik kita dah ramai dah jadi dah belajar economics, you belajarlah benda lain. So macam tu. So nak tak nak kita ni macam mengikut, tapi sebenarnya you are struggling inside. So inside you tak happy. You pergi kelas, okay lah, you can score, you perform, you belajar, you hafal, you jawab exam, you dapat scoring. Tapi towards the end, you yourself, you are not happy and then you are not healthy in terms of your emotional well-being. Saya sokonglah benda tu sebab saya pun sebenarnya tukar course from animal science to consumer study, from science stream to social science. Ada pengalaman. Ini kalau UPM kita orang after 1 year dah habiskan 2 semester baru boleh option tu. Oh, okay. So, kita stay for 1 year baru boleh tukar. Okay, lebih kurang lah. Kurang kan? Okay, so nak katanya situasinya memang terjadi dekat pelajar, tapi sebenarnya saya rasa untuk tukar course dan ambil another option, dia memerlukan orang yang berani ambil risiko lah sebenarnya. Orang berani ambil risiko dan orang yang bersedia lah untuk terima akibatnya bila dia buat benda tu, kan? Tapi dia kata tak, kalau kita nak jaga diri kita terus berada dekat lubang yang sama dan terjatuh dan akhirnya kita banyak menyakiti diri kita sendiri, kan? So kita nak dengar pula macam mana pengalaman panel pelajar menghadapi, adakah dia sendiri menghadapi ataupun dia pernah handle kawan-kawan dia yang pernah hadapi study dilemma. So panel kedua. Okay. Kalau saya sendiri sebagai seorang pelajar tu dah tentulah menghadapi study dilema. Rasanya sepanjang 4 tahun belajar tu ada dilema dia, kan, itu tak? Jadi macam saya rasa first time dilema saya ialah bila nak tentukan course tu lah sendiri. Jadi waktu dulu saya bercita tinggi lah nakkan nakkan magic sebenarnya macam tu lah. Tapi macam mana? Dia sebenarnya bermula pada waktu asasi ada 3 sem. Jadi waktu first sem tu saya macam tak tahu hala tuju ke mana. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Jadi pointer pun tak adalah yang saya nak. Cuma waktu second sem tu lah ada kesedaran dan rasa macam aku nak buat something. Belajar bukannya nak pointer bagus je. Aku nak buat apa sebenarnya. Jadi mulalah macam untuk berusaha untuk lebih tu lah. Dan macam bersyukurlah nampaklah dia punya hasil kan, kalau kita nampak tujuan kita yang sebenar nak apa sebenarnya. Lepas tu dilema kedua mula bila dapat course sendiri, kan. Saya ambil course fizik. Saya suka je fizik. Tapi nak katakan bila macam menghadapi tahun kedua, ketiga, keempat tu rasa macam aku macam tak pernah belajar pula benda ni. Macam susah, kan. Bila kita waktu asasi belajar macam just dia punya basic je. Tapi bila masuk
sekiranya semua rasa macam adakah aku mengecewakan mak aku, dia macam mula start overthinking tu. Dan dilema tu rasa macam dia nampak kawan pun dah drop, tukar course tu macam aku nak kena drop sekarang ke. Tapi kan kita macam ada fikir financial, dia macam salah satu benda yang sangat bolak-balikkan hati lah waktu tu. Jadi memang betul-betul bergantung kepada keazaman diri dan kepada Allah jugalah sebenarnya waktu 4 tahun sendiri. Rasanya kalau ingatkan, kalau tengokkan tak sangka saya ni boleh survive 4 tahun dalam fizik tu. Macam tu. Alhamdulillah lah sebenarnya. Even kawan-kawan saya yang fizik pun tak sangka dia masuk dalam fizik. Macam itulah dia macam bisa mana kos susah kan tak? Even medik ke, even kos kos yang saya social pun macam kena menghadapi manusia pun lagi kan, kemis lagi lah kan, macam tak ada duit dekat saya kepala ni. Dia macam dilema tu akan ada sentiasa. Macam even saya lepas belajar ni pun dilema nak bekerja apa pula macam tu. Jadi ibu kawan saya pun lah kan selalu je sekali lepas tengok result exam macam boleh aku tukar course macam tu kan. Dilema yang satu bermain sendiri. Jadi mungkin satu lumrah tu lumrah orang yang belajar, student yang akan belajar, dia akan ada je perasaan-perasaan yang macam aku kena buat apa sekarang, macam yang Cik Fifi cakap kan, mungkin ada yang dapat course yang tak nak course tu, betul tak? Kalau saya nak di fizik ni tapi macam mungkin pilihan ketiga macam tu lah. Tapi bila dapat tu gembira, tapi bila tengok banyak matematik pula kan, kena sebab matematik pula macam tu kan, dia macam banyaklah membolak juga hati tu sepanjang 4 tahun belajar. Tapi Alhamdulillah survive lah kan. Itulah result saya sendiri, pengalaman saya macam tu. Macam betul banyak kedua kita bagi pendapat dia. Saya teringat daripada satu surah Asy-Syarah, nak share kat semua orang lah kan, satu surah yang Asy-Syarah daripada ayat 7 kan, yang mana Allah ceritakan maka bila engkau telah selesai sesuatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Kan daripada surah Asy-Syarah ayat 7 ni nak katanya Allah ni memang dah bagi kita satu mindset yang mana manusia ni bila dia dah selesai satu kerja, macam tadi kan panel kedua cakap, saya dah habis dilema, pilih ni saya kena dilema, pilih nak kerja apa pula. Dan katanya kita ni memang takkan terlepas daripada buat keputusan, yang takkan terlepas daripada nak buat sesuatu. Tapi kan apa yang best ni nak share dengan semua rakyat lain ni adalah Allah ajar kita. Bila kita dah selesai satu benda, pastikan kita teruskan benda tu and kena buat secara berusaha juga. Maksudnya jangan buat cincai-cincai lah. Surah Asy-Syarah ayat 7. Nanti semua orang boleh type dekat Quran masing-masing kan. Best takkan ayat ni. Nak katanya kita ni memang takkan terlepas daripada membuat keputusan takkan terlepas daripada membuat sesuatu. Yelah, kalau tahu apa-apa, matilah kan. So kita memang kena buat sesuatu. So nak katanya Allah memang ajar kita untuk kita ada mindset, dia nak buat sesuatu urusan, kena buat dengan the best. Okay. So kita ada lagi soalan lain. Okay, ini untuk nak cerita dekat kawan lah. Kalau nak tanya soalan, nanti boleh kumpulkan je dekat chat. Akan ada AJK akan kumpulkan soalan-soalan tu and akan bacakan nanti. So kita teruskan soalan kedua. Okey ke? Kawan-kawan semua okey? Okey, so kita teruskan. Tadi kita dah tanya pasal pengalaman kan? Pengalaman handle. Kalau Encik Hafiz sendiri sebagai seorang kaunselor memang face dengan pelajar-pelajar yang macam tu. And kalau pelajar kedua pula, dia memang pelajar kan? Dia memang ambil course yang hardcore. Saya sebagai kawan-kawan nampaklah situasi daripada awal dia ambil course tu sampai Alhamdulillah dah habis dah kawan saya ni grad kan. Katanya betapa susahnya kan course tu sendiri. Okay, so kita nak tanyalah mereka, kalau Encik Hafiz sendiri kan, untuk masalah study dilema ni, sebenarnya apakah macam root word dia ataupun kenapa sebenarnya masalah ni boleh terjadi daripada pandangan Encik Hafiz? Okay, back to the issue. Macam tadi kan, saya sokonglah dengan macam Nurul Syazwani cakap tadi. Sebenarnya dalam kita belajar ni kadang-kadang satu isu yang kita nampak tu isu pertukaran kos tu, tak minat dengan kos tu salah satu isu yang ada. Tapi sebenarnya ada isu-isu lain juga. Isu-isu macam tadi, macam kita bila dah buat kos tu, kita tahu dah nak struggle ni, nak kena habis ni 4 tahun, 8 semester nak kena habis kan. This is reality yang itu kita dah nampak dah, itulah hala tuju kita at the end. Tapi kita ada worries. Itu kita panggil tu macam kita datang dilema-dilema, anxiety, worry, ketakutan, kita punya emosi tak betul. Kita rasa macam apa yang ada kalau aku lah grad dapat ijazah sebelum ijazah fizik, apa yang aku akan buat? What is my contribution to the society at the end? Kita akan ada perasaan-perasaan tu. Lepas tu datang pula yang perasaan yang kedua. Is it betul-betul ke aku buat benda ni yang at the end benda ni akan menjamin kesejahteraan aku lepas aku graduate?
Dan yang ketiga, kita akan ada rasa lagi dilema di mana macam, okay, kalau aku ambil course ni, ini je aku punya academic achievement aku. So, ada tak ruang dan peluang untuk aku berjaya after my graduation? So banyak isu. Kalau nak cakap pasal isu dilema ni memanglah banyak. Okay, back to the issue. Contoh kita kata kenapa perkara ini berlaku. Pertama, I would say as a career coach, saya nampak banyak isu-isu yang saya handle, dia tidak ada career planning yang jelas. Dia tak ada career aspiration. That's why kadang-kadang orang kata kenapa kita kena ada career aspiration, kena ada career planning ni di akhir, sebab kebanyakan pelajar, sorry to say, semuanya akan buat planning tu pada tahun 3 selepas internship ataupun tahun 4 dia menuju ke akhir pengakhirannya. Kenapa dia tak setting awal masa first year? Kebanyakannya begitu. That's why kita buat program-program banyaklah, macam saya banyak buat program di tahun 1. Tak ada pendedahan mungkin. So sebab itu kadang-kadang kat situ kita boleh overcome that feeling tu sebenarnya pada tahun pertama. That's why kita banyak buat program. Macam saya, macam UIA, kita ada bangunkan student career profiling. Kita buat career profiling bagi pelajar. So daripada tahun 1 dia jawab, kita cakap okay, this is your personality actually. This is your career interest punya score. This is your career aspiration dan this is your career decision making punya result. Dan kita akan tunjukkan bagaimana benda itu sinkro. Dan kadang-kadang kita kata okay, you punya personality you macam ni. It doesn't mean that okay, because of your personality you adalah sociable punya orang, so you kena tukar pergi course social. Tak. Walaupun you still buat sciences ataupun you buat law, you buat economics, you ada personality yang social, and then kita tengok pula career interest dia. So bila cakap career interest, kebanyakan counselor dia ada masalah yang okay, you dapat RISEC, dia ada 6 coding tu. Kalau you still remember masa kita form 4, kita ambil coding tu. RIASEC. Ingat tak? Nurul ingat tak? So RISEC tu adalah dia tunjukkan interest you. Sama ada you suka benda-benda yang realistik ke, artistik ke, benda-benda yang benda macam tu. Ingat tak? Mungkin tak ingat lah kot. Tapi that's the bagi. Okay? You ada elemen investigatif tak? Lepas tu you ada tak elemen enterprising. So kadang-kadang lepas tu orang akan cakap macam, oh you punya scoring is SAE. SAE ni shows that sociable, artistic dengan enterprising. So you kena buat course yang macam ni. So you kena pergi ke arah ni. No. For me, this your interest. So interest is something that you suka buat. Macam you hobi. You suka belajar is something different. Belajar is your learning ability. Your skill yang you boleh nak go through. Tapi kita cakap pasal interest adalah sesuatu benda yang suka nak buat. So sebab tu sekarang ni kita tengok job market kita punya peluang pekerjaan kita adalah dah cross field dah. Kan? Bila kata cross field ni dah banyak benda yang kita open to all. Means that kecuali lah bidang-bidang profesional. Macam kalau you belajar engineering, you tak boleh jadi lawyer macam tu. Biasa jadi lawyer, tak boleh jadi engineering. Tapi untuk bidang-bidang lain, contohnya macam you nak pergi ke bidang sales and marketing. Anyone, you belajar veterina pun boleh jadi buat sales and marketing. You belajar psikologi boleh buat sales and marketing. You boleh go customer service, HR. Kita banyak lagi bidang-bidang lain yang open to all. So means that kadang-kadang kita buat tu because of kita nak fulfill certain things. At the end kita tahu balik what is our career planning dan career interest yang kita nak tuju later on. So what is the requirement? Okay, itu yang pertama. Yang kedua lah. Yang ketiga, bila you tak ada career planning dan aspiration yang jelas, itu menyebabkan you rasa macam nothing lah buat. You macam tak tahulah, belajar ni nak kosong lah. So you tak tahu you macam mana nak push yourself untuk achieve certain goals. That's why macam I bagi contoh lain. Bila cakap tentang career fair, budak first year, second year tak nak pergi career fair. Melainkan dia memang suka pergi kumpul bag-bag, kumpul hadiah-hadiah honorarium yang company nak bagi, goodies. Tapi most of the time, budak yang akan pergi adalah budak yang cari internship dan juga budak 4 year yang nak grad yang macam kertu nak cari kerja tu. Tapi budak-budak first year, second year tak nak pergi. Sebenarnya, it's good for you guys tu untuk pergi. Sebab dekat situlah you akan dapat the clear information. Contohnya, you pergi dekat Shell, you pergi dekat Petronas, you pergi dekat company-company besar. Ini tanya dia, okay, kalau I belajar veterina, can I join your company? So dia akan cakap, Shell memang tak ada position as a veterina executive ke, tak ada. Tapi you can join our company, kita boleh put you under PR, we can put you under HR, we can put you under customer service, kita boleh letak you under sales and marketing. Lepas tu dia tanya dia, what is the basic requirement? So I cakap, lepas tu dia kata, okay, for us to join our company, we need you competence in English, you can speak English well, insyaAllah, and then we need you CGPA with 3.2 and above.
Okay, lepas tu. And then you pergi pula another company, you jalan, you pergi KPMG. And then KPMG kata macam, I'm veterinary science. Can I join your company? Oh, kita tak ada that position. Tapi dekat KPMG, kalau kita boleh ambil you kita letak you under PR, event, apa semua tu. Then from there, you balik, you tahu dah, okay, perasaan you tadi macam apalah masa depan aku nanti. So you ada satu benda yang akan kuatkan diri you dalam mind you cakap, okay, sebenarnya walaupun aku veterina ke, aku grad apa-apa ke, sebenarnya aku boleh je join Shell, aku boleh join Maybank, aku boleh join JTNB, KPMG yang besar-besar tu, sebab still ada peluang for you. Then from there, dia akan boost up your motivation yang macam, okay, it's nothing wrong to complete my study on this course because of I still have the opportunity to join ni dan sebagainya. Because of sometimes ada orang ni dia dimomokkan oleh sini-sini dia ataupun dimomokkan oleh kakak-kakak kita yang dah lebih tua pada kita, yang macam, you belajar course ni tak ada harapan lah you nak masuk kerja dengan company besar dekat KSCC. No, it's just because we don't have the clear career information. So benda-benda tu yang terjadi menyebabkan orang tu akan ada lack of motivation. So that's why I would say, kalau boleh you dapat to boost up adalah you kena cari you kena put a plan. Macam kita belajar dulu, macam kita sekolah pun, even lecturer pun selalu remind macam, okay, what you want to be after 5 years from now. So that is the thing yang dia nak boost up you. Macam mana you nak directkan diri you. Kalau you tak boleh nak fikir what will happen to you after 4 years or 3 years after your graduation, means that you memang tak ada clear dan you kosong. Menyebabkan that's why you tak tahu yang tak tahulah nak buat FYP apa, tak tahu nak buat assignment, what is your contribution to the assignment to the society pun you tak boleh tahu because of you tak ada the clear information. That's the thing lah. Okay. Dan yang seterusnya, kalau kenapa benda tu berlaku, because of macam tadi kalau Nur Syazwani kata dia macam dia ada process of overthinking, I would say dia ada process of comparing. Because of comparing tu bagus untuk kita jealous, bagus untuk kita compare diri kita dengan orang yang lebih hebat, dengan kawan-kawan kita sometimes, but kita punya comparison yang kita buat tu jangan yang the bad things, jangan yang the bad side ataupun negative side yang kita compare, at the end kita rasa diri kita ni loser, walaupun kita sebenarnya tak loser pun. Sebab kita selalu compare macam, yang ni lah nanti bagus, you masuk universiti ni, I dekat universiti ni, universiti yang top 20, I universiti yang below 20. Macam tu lah, when you compare, so masa tu you akan rasa macam everything that you have within you adalah satu benda yang tidak memberi manfaat pada you. Sedangkan setiap ruang dan peluang dalam hidup you, itu adalah sesuatu benda yang akan memberi makna dalam hidup you in the future, insyaAllah. Okay. Memang tepat padat kan. Antara beberapa poin lah yang macam saya dapat grab daripada Cik Hafiz cakap, kita kena kenal diri kita lah. That's why kita kena buat test macam Rystad test kan, untuk kita kenal personality kita. And then kita kena berani ambil peluang, cari opportunity. Sebab kita ni bila kita tahu career information, kita akan buka mata and nampak yang sebenarnya peluang tu banyak. Tapi nak kata kita sekarang ni banyak tertutup. Kita dengar mindset senior, kita dengar sini-sini punya live sekarang, tapi kita tak ada make effort untuk cari information dan cari peluang lagi lah sebenarnya. Nak katanya peluang tu banyak, tapi kita yang kena bergerak dan cari kan. Sama juga akhirnya rezeki tu bukannya akan datang bergolek kat kita, tapi kita kena ada make action supaya benda tu datang yang terbuka untuk kita. Tu best lah juga sebenarnya pasal career information tu. Okay, terima kasih Encik Afi. Okay, Masya Allah kan. So kita dengar pula daripada panel kedua kita. Okay, untuk kalau Syida sendiri kan, untuk cerita saya kenapa sebenarnya masalah ini berlaku dan awak ada untuk cara atasinya, sebab ada pengalaman kan. Okay, saya saya punya rasa tak adalah macam sehebat Cik Siti kan. Saya berdasarkan pengalaman. Jadi kat pengalaman saya as student tu, apa yang saya perhatikan lah kan dengan diri sendiri dan kawan-kawan, betul lah yang macam Cik Siti cakap, itulah bila tak ada tujuan yang jelas lah, matlamat yang jelas sendiri. Ataupun kan, macam ni macam benda berantai lah sebenarnya. Mula tak ada tujuan jelas. Lepas tu mungkin sebab kata tujuan jelas tu lah, kita tak boleh buat pilihan kita buat apa sebenarnya. Sedangkan pilihan mungkin banyak dan mungkin kita tak tahu pada pilihan lain sebenarnya kan. Contohnya macam saya kan, kalau course fizik tu, sebenarnya course saya ni macam open lah. Kalau kata career dia open, dia macam lepas ni boleh masuk engineering, boleh nak tamu belajar, boleh nak jadi science officer ke apa ke, dia macam peluang yang luas lah. Jadi dilema tu mula bila tak ada ni tujuan jelas sendiri. So lepas ni nak jadi apa sebenarnya? Belajar sebab apa? Adakah betul-betul nak belajar benda ni ataupun
kita belajar sebab parents kita suruh ke ataupun sebab kawan semua ambil course ni ke ataupun hanya trend belajar degree ke apa kan macam tu. Jadi betul kan macam bila dia tak ada tujuan jelas tu dia macam tak apa-apa kan dekat atas langit kan kita punya apa tu cita-cita kita pun macam dia apa lepas ni macam tu lah. Kalau saya dulu daripada kecil sampai ke besar cita-cita saya berubah lah sebenarnya. Jadi bila sampai COVID ni kan COVID-19 ni kan dia punya PKP tu memang saya pernah lah buat satu timeline kan untuk saya punya nak jadi apa lepas ni kan nak belajar bila semua tu nak pada study kan tapi PKP ni dia macam mengajar saya untuk apa tu kita kena ada sentiasa second plan tu macam tu. Jadi tu lah sebab tu lah penting ni lah untuk tahu kita nak buat apa sebenarnya macam tu. Lepas tu mungkin yang kedua kan faktor kedua kenapa kita ada dilema tu mungkin sebab macam tadi kan banyak pilihan ataupun tak tahu ada pilihan tu. Kalau banyak pilihan tu macam lah saya punya course macam nak jadi apa sebenarnya tu lah. Kalau yang tak tahu ada pilihan tu macam tu lah macam yang information tak ada career fair tu sebenarnya macam tu lah. Jadi bagi pelajar sasi dalam ni kan saya macam dah ada seorang tu kan sasi dalam ni kan nanti bila nak pilih course tu sebenarnya banyak course-course yang sebenarnya macam bukannya ada sains je, bukannya ada medik je. Dia banyak je course menarik macam human human development, consumer, macam Nurul Syazwani punya course kan. Sebenarnya kita macam kena tahu kita punya choices tu apa sebenarnya. Dan apa yang kita sebenarnya apa kita punya kecenderungan tu juga. Kalau tak macam saya macam jujur struggle jugalah untuk belajar matematik punya yang dalam-dalam tu kan sebab tak adalah macam rajin sangat pun nak buat computation semua. Tapi dia macam dia punya the bright side is best lah belajar benda baru macam mencabar tu sendiri. Lepas tu yang mungkin lah kan lepas dah macam banyak pilihan tak ada pilihan takut buat tulisan. Macam mana kita nak buat apa lepas ni macam tak ada tulisan tu sendiri. Lepas tu dah tertekan pula nak buat apa dia sampai kan jujurnya lah kan ramai je macam pelajar universiti macam rasa macam down macam tu kan perasaan-perasaan yang sepatutnya kita cuba kita macam boleh tackle kan tapi sebabkan perasaan tekan macam banyak berfikir tu sendiri rasa macam tak mampu buat macam tu. Jadi mungkin tu kan berdasarkan pengalaman saya dan macam pemerhatian pada keadaan sekitar saya itulah apa yang saya macam nampak lah dalam belajar tu sendiri. Itu je. Jazakillah khair Syida. So insyaAllah kita dah dengar kan daripada pandangan kita kenapa masalah interaksi dan juga suggestion lah yang Cik Hafiz dan juga Syida bagi kan. So kalau saya sendiri nak jugalah jawab soalan sendiri kan. Kalau saya sendiri saya nampak macam the root cause kenapa problem ni jadi satu sebab at least diri kita sendirilah kan. Kalau nak kata external factor, yes memang akan attack kita. Tapi nak katanya diri kita sendirilah, internal factor kita yang kena strong. Sebab at least kita yang akan control diri kita, kita akan buat decision. Tapi decision kita tu atas sebab apa kan kalau kita nak buat decision. Sebab tadi kalau kita buat back balik topik kita, tadi dilema ni bukan pasal dilema pemilihan course je, okay kawan-kawan. Dia boleh juga jadi dilema kenapa kita nak teruskan belajar. Sebab ada juga yang saya tengok kawan-kawan sendiri, ada yang macam drop course, terus tak sambung semester sebab online, sebab susah kan, faham je susah kan. Tapi nak katanya ada juga yang ambil option untuk stay. Tangguh semester kan. Mungkin sebab ada problem kan. Tapi nak katanya the reason why kenapa kita teruskan perjuangan ni mestilah ada kan. So setiap orang tu semua orang pernah kata pasal hadis satu kan, pada hadis niat kan, yang mana setiap orang tu akan dapat apa yang diniatkannya kan. Ada orang yang niatkan kalau dia niatkan untuk dapatkan harta dunia dia akan dapatlah benda tu. Tapi untuk orang yang niatkan untuk dapatkan Allah dan Rasulnya dia akan dapat dua-dua kan, harta dan juga Allah tu sendiri. So katanya daripada side kita lah, kita kena sentiasa purifykan balik niat kita tu so that apa-apa je yang kita buat sentiasanya akan dapat kan dalam lingkungan Allah sendiri. Okay, so kita pun dah nak ke pukul 10. So kita nak tengoklah soalan-soalan daripada kita punya panel. Ada siapa nak tanya soalan? Boleh nak cakap ataupun boleh tulis kat chat. Ke dah ada soalan dekat chat? Oh ni, okay. Syafiq kita ada soalan. Okay, apa cadangan
nak untuk cope dengan stres, untuk ada cadangan tak untuk cope dengan stres dalam belajar? Sebab setiap orang berbeza. Kalau daripada set panel sendiri macam mana? Cara untuk cope stres dalam belajar. Itulah dia soalannya, Cik Afin. Okay, thank you untuk soalan ni. Thank you kepada Food for Soul. Ini makanan untuk jiwa ni. Alright, thank you sebab soalan ni. Siapa Food for Soul? Okay, first thing cakap pasal coping. When we talk about coping strategies, dia banyak. Coping strategy banyak, especially for stress. Kan, kalau orang kata normal je, tak tahu nak makan mana pun kita stress. Kan, keluar satu kereta, lepas tu cakap nak makan mana, bergaduh satu kereta. Itu pun stress sebenarnya. Belum cakap lagi nak stress, nak settlekan equation fizik. Kadang-kadang soalan nak makan mana tu lagi susah daripada nak buat soalan fizik, calculus 4, calculus 5 sebenarnya. So stress management ni, it can be differ. So kalau saya kata, this is the best, tak boleh nak kata. Because of cara saya, kalau saya kata, okay, cara coping stress yang paling senang adalah listening to the music. So mungkin dia akan jadi applicable for me. Tapi untuk Nurul mungkin berbeza. Untuk Syazwani mungkin tidak. Macam Syazwani yang memang tak suka muzik, memang cakap, apa nak dengan muzik ni lagi menambahkan stress aku ada. So stress management will be different. Okay, back to the issue, yang apa yang saya boleh share. Bila cakap tentang study, first thing first adalah kita kena identify apa yang bagi diri kita enjoy. Identify yourself. So macam sama dengan cara kita belajar, macam mana orang boleh score, kenapa orang tak boleh score, kenapa orang tak nampak macam relax je tapi score gila-gila babi. Contoh macam tu. So what happen is, dia tahu diri dia. You kena tahu you jenis morning person ke, evening person ke. So bila you tahu you morning jenis yang macam mana, so you tahu kat mana nak letak energi you. So sebenarnya cara orang smart belajar ni adalah dia letak energi yang betul di tempat yang betul. Contoh kalau dia macam saya ni, saya adalah orang yang morning person. So bila saya morning person, apa-apa saya nak buat, saya akan bagi limit sampai pukul 1. Sebab after pukul 2 ke atas tu saya boleh bagilah, tapi dia punya energi tak akan jadi less dan saya tak akan fokus. So you identify yourself. Sama juga dengan belajar-pelajar kita kat universiti. That's why kita diberi peluang untuk memilih kelas kita waktu pagi ke, waktu petang ke. That's why kita diberi pilihan tu. Tapi isunya tak kenal diri kita. Kita masih lagi macam, Nurul kau ambil kelas petang ke? Okay, nak ambil satu kelas dengan kau lah. Wani kau ambil kelas pagi. Okay, nak kelas dengan kau lah. Nak ambil lecture ni. Satu mungkin orang kata satu teknik dan strategi lah pilih lecturer. Satu lagi, you kena tahu diri you, kat mana you boleh bagi fokus yang besar. So kalau you tahu you morning person ataupun evening person, you tahu kat mana nak letak. Itu number one. Number two, bila cakap tentang nak belajar ni, you kena bagi apa yang membuatkan you gairah. Kegairahan. Sebab sesuatu benda tu kita akan rasa teruja dengan benda yang gairah. Contoh kan macam kita tengok poster, kita tengok trailer movie. Tom kita rasa macam kena beli tengok ni minggu depan, tak sabar ni. Walaupun movie tu lagi 3 bulan nak tayang, kita dah excited nak tengok movie tu. So apakah benda yang boleh menaikkan kegairahan you untuk belajar? Means that kalau contoh ada orang coping, dia adalah coping secara sosial, secara kawan. Kalau kita ada coping, kita ada social coping, emotional coping, dengan spiritual coping. So when you talk about social coping ni, the most effective way, maksudnya you kena ada kawan you yang satu kepala dengan you, kawan you yang share the same thing, you boleh gelak ketawa. So because kat situ yang you nak reduce your stress. That's why ada certain courses, study group will be effective untuk certain courses. Contohnya especially course sains. Contohlah saya myself ada pengalaman belajar course sains dalam 3 tahun tu. Saya rasa bila kita belajar fizik, kita buat equation, kita dah selesaikan masalah tu secara berkumpulan, secara berjemaah tu, dia jadi lagi best. Dan kita hilangkan stres kita. Tapi kalau you force yourself seorang-seorang nak hafal formula dan sebagainya, akan lebih different sikit ataupun bagi you stres yang berbeza. Okay, so itu adalah identification. So bila you dapat geng yang selari dengan you, so benda tu membuatkan you tahu, okay, this is time for study, you enjoy. This is time for focus, and then you can focus on your study. So you tahu, identify yourself kat mana coping yang you nak pergi. Kalau you nak pergi, ada orang dia tak boleh nak coping secara social because of personality dia mungkin a bit introvert as compared to introvert punya person. So mungkin dia akan coping lebih, dia akan memilih kepada spiritual coping dan juga coping yang lain.
emotional coping. So emotional coping tu macam you hilangkan kebimbangan you and then you buat juga aktiviti-aktiviti lain. So itu yang penting. So I would say dari segi belajar tu you identify, then the best is dapatkan kawan-kawan yang sekepala dengan you, sebab the stress level tu you boleh bagi energy tu dan you boleh transform the energy tu kat kawan-kawan you supaya you tak seorang-seorang rasa stress tu, you bagi kawan you rasa sama-sama. Alright. Okay. So kita ada social coping, spiritual coping, Emotional coping. emotional coping. Oh, spiritual coping tu Spiritual coping tu ada orang kan macam dia rasa dia tak nak dengan kawan-kawan, tak nak, dia nak pergi macam hablum minallah kan. So kita kan kita ada konsep hablum minallah dengan hablum minan nas. Ada orang hablum minan nas dia akan buatkan dia happy. Ada orang hablum minallah dia yang buatkan dia happy. So that's the thing. So setiap orang tu dia akan ada mekanisme berbeza. Ada orang dia macam bila dia stres dia akan duduk kat tikar sejadah dan astaghfirullah rabbal baraya. Ada rasa macam dia ketenangan pada dia. So dia go spiritual. Kita tak boleh kata macam semua orang kena macam cara aku berselawat, berzikir. tak boleh sama Tak sama. Tapi the best way memang ada yang lebih efektif. Tapi bila cakap tentang diri kita, identify ourselves and then buat benda yang boleh kita rasa enjoy dulu, kemudian baru kita ikut yang lain-lain tu supaya benda tu kita seimbang. Best. Saya teringat yang mana manusia kan dia ada 3 elemen. Kita punya awal akal, ada hati, ada badan. So nak katanya kita memang kena bagi makanan dekat every component of our body lah. Memang kena bagi balance. Kalau tak, tiba kalau ni je apa duk bagi makan, belajar tapi hati kering, badan tak sihat. So actually tak sihat pula sebenarnya the whole body tu. Sedangkan Allah dah bagi 3 komponen kan. So kita kena jaga betul-betul 3 benda ni. So saya suka lah spiritual coping tu. Tapi saya suka main exercise. Saya suka basketball. Betul? Betul? Sport is the best. Kalau kita tanyakan the current research on stress management, people say jogging is the best. Sebab kan kalau contohkan macam orang yang stres, kan macam ada sampai yang stres tahap dewa tu, yang sampai dah kena pergi refer to psychiatrist, the first thing first bila dia dapat treatment psychiatrist, any one of you yang dapat treatment psychiatrist, so selalunya bila kita jumpa, dia akan tengok the level of stress kita, level of anxiety and level of depression, and after that dia akan bagi first teknik dia akan ajarkan kita adalah deep breathing. So deep breathing technique itu adalah teknik sleep like a baby, which is kita akan buat the proper breathing technique supaya kita bagi oxygen to the body and you feel relaxed and cool. So something like that, same goes. That's why jogging is the best. Jogging, bila kita jogging, basically kita akan membetulkan kita punya breathing. So sebenarnya teknik yang breathing sebenarnya yang akan releasekan otak-otak kita. Macam otak kita dah serabut banyak, bila kita buat breathing yang betul, dia akan cerakinkan, dia akan jangkingkan kita punya problem tu basically. Okay, betul? Masya Allah. Okay, so kita ada soalan lagi. Terima kasih Cik Afi. So next soalan kita daripada Puan Baizura. Dia nak tanya soalan direct dengan Cik Afi. Okay, Baizura boleh mute? Silakan. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kepada Encik Nur Hafifi dan saya. moderator dan orang kata apa? Menarik topik ni. Sangat very interesting. Cuma mungkin saya ada kata nak mungkinlah berkongsi dan tanya sedikit soalan lah kepada Encik Hafifi ya. Saya tertarik dengan Encik Hafifi apa tadi berkenaan pelajar yang sometimes ya ada pelajar yang dia introvert. Sebab saya rasa most of yang ada dekat dalam ni maybe pelajar kan. Sebab benda ni berlaku berlaku kepada orang kata pengalaman saya sendirilah, bukan saya tapi kepada pelajar-pelajar saya yang mana bila kita buat group assessment yang melibatkan group kumpulan, tu biasalah siapa-siapa yang ada pernah buat group assignment ni dia tahulah ya. So sometimes ada pelajar yang dia seolah-olah tersisih. Ada. Ya. Tak tahu nak buat kerja pun rasa tersisih. Yes. Sometimes dia ada banyak factors dekat sini Okay, one of the factors bila kita tengok, bila saya tanya kenapa, adalah satu contohnya dia kata daripada awal semester dulu-dulu, dia disisihkan. Dia disisihkan oleh kawan-kawan yang lain. Jadi bila nak presentation tu, dia terpaksa cari kawan-kawan yang sama introvert dengan dia juga.
So jadi benda ni amat menyedihkan, dan bila saya rasa ni pendapat saya, bila kita biarkan nanti benda ni akan, orang kata dia akan jadi satu benda yang negatif dalam diri pelajar tu sendiri. Betul tak Cik Hafifi? So dia rasa kawan-kawan, dia rasa okey kawan-kawan semua dah ada grup sendiri, saya pun tak tahu kenapa dia orang tak nak saya join grup dia orang. Sedangkan bila sometimes saya bagi nasihat lah, kita tak nak benda ni jadi barah So saya kata tak apa, it's okay. You form your own groups. It's okay. Either 2 or 3 pun okay. And saya guide. Tapi when it comes to presentation, okay. Yang disisihkan ini yang lagi orang kata excellent daripada yang lain. So jadi macam mana agaknya orang kata mungkin Cik Hafifi boleh bagi nasihat sikit ke pandangan untuk pelajar-pelajar yang macam ni. Ada yang refer macam Cik Hafifi kata tadi kan, dia macam jadi satu tekanan, ada yang terus orang kata berhenti disebabkan perkara ni lah. Selain daripada tu, yang awal-awal tadi pun sama ada saya pernah jumpa pelajar yang orang kata dia dilema antara kos yang dia minat dan juga desakan daripada ibu bapa. And dia berhenti di tengah jalan tanpa pengetahuan ayah dia. So benda tu amat menyedihkan. Contohnya dia minat teknikal, lelaki. Tapi ayah dia suruh masuk ambil bisnes. Bisnes ni, yelah ini typical punya minded lah. Ambil kos bisnes mesti cerah peluang. So anak ni tak nak. Anak ni nak teknikal. Dia dilema. End up anak dia berhenti tanpa pengetahuan ayah dia. Jadi mungkin boleh Encik Hafifi bagi sedikit cadangan atau nasihat lah untuk anak-anak kita sekali dekat dalam ni, dan juga untuk saya lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Puan Bazura atas soalan tadi itu. Okey, yang pertama tu betul. Macam saya sendiri pun, saya pun ada come across this kind of situation di mana saya pun buat, saya mengajar part time. So adalah juga saya mengajar dalam 2-3 kelas per semester. Jadi memang ada situasi di mana pelajar ni dia introvert dengan extrovert. So kadang-kadang orang introvert ni dia akan rasa sangat tertinggal, dia rasa left behind, dan dia akan rasa macam dia sangat kerdil bila dia compare tengok kawan dia yang boleh bercakap depan orang, kawan dia yang boleh huha-huha, kawan dia yang boleh macam anytime can speak with the strangers. So dia ada dia punya guilty feeling, dan juga dia punya rasa rendah diri tu tinggi. So that's why kadang-kadang dia akan rasa dia akan lebih selesa dengan kawan-kawan yang seangkatan ataupun kita panggil yang sekepala, ataupun kita kata macam dia dalam group introvert macam dia. Back to the issue yang dia kata kadang-kadang towards the end dia orang lagi perform daripada orang lain. Sebab apa? Bila dia orang dah jumpa orang ni, dia akan jadi another personality, macam dia bukan dia introvert selamanya, tapi dengan orang yang dia dah selesa, dia akan jadi extrovert. Contoh macam kalau kita katalah Syazwani, seorang yang introvert, mungkin kita nampak dia introvert, dia belajar fizik dan sebagainya, tapi bila dia jumpa dengan kawan-kawan di satu rumah, yang satu kepala dengan dia, mungkin dia adalah ketua buat lawaknya. Sebab itu dia dah jumpa dengan orang yang dia betul-betul selesa. So that's why they can perform well. That's why back to the issue, kadang-kadang untuk kita fix in, kalau kita macam as a lecturer, kita tahu, kita identify pada awal, kita yang masukkan dia ke mana grup-grup supaya dia adjust. Kali yang kedua adalah kita bagi dia satu ruang di mana dia boleh berkarya sendiri. Dalam arti kata kita panggil dia berkarya sendiri, macam peluang untuk dia decide. So sometimes kita bagi dia peluang untuk dia decide, dia pilih kawan dia sendiri supaya dia lebih selesa, dan akhirnya dia membuka ruang dia untuk menyiapkan apa yang sepatutnya dia buat dalam segi tugasan dan juga perform dari segi kelas. Tapi towards the end kita kena psycho-educate dia, yang di mana dia tak boleh survive macam tu sampai akhir tahun, sampailah 4 tahun belajar. So kita kena educate dia yang macam sometimes you still kena push yourself untuk adjust, untuk masuk dengan different group, supaya benda tu akan develop you punya skill. Sebab skill tu yang akan towards the end ni akan menjanjikan ataupun bawa you ke mana you nak bawa diri you after you graduate. Sebab towards the end orang akan balik kepada isu skills tu. Okey, pada isu yang kedua, bila kata tentang isu yang minat tak minat ni, betul. Saya banyak kes-kes macam ni, sampai saya terpaksa buat sesi kaunseling keluarga. Saya pernah ada 2-3 kes, banyaklah daripada kes bila saya masuk UI itu, saya banyak buat kes kaunseling keluarga di mana memang isu di mana kita jumpa, kita pula orang macam, oh you nak kenapa nak involve dengan I punya family punya matters, because of parents tu engineer, mak engineer, ayah doktor dan sebagainya. Dia kata dia nak anak, dia nak moldkan anak dia macam tu. So sometimes kat situ bila kita buat kaunseling keluarga, kita asingkan dulu parents, kita asingkan anak. So bila kita jumpakan sekali, the clash of issue adalah isu dekat values tu. Values and needs, dua.
So identify apa needs parents. So needs parents, because of parents pun tak ada clear information. Needs parents, dia kata okay, I nak anak I buat business, macam Puan Bazura kata, I nak you buat business because of business ni akan menjanjikan you kejayaan yang cemerlang pada masa depan. Ataupun I nak you buat law because of law ni boleh menjanjikan you pekerjaan. That's why I tak nak you buat course-course yang macam ni, I tak dengar, I tak pernah tahu. So number one. So because of the needs yang berbeza. So kita nampak, kita cuba faham the needs of the parent adalah setiap parents nak yang terbaik untuk anak-anak dia. Tapi because of keadaan yang dia membuat rasa yang nak buat yang terbaik untuk anak dia, tapi sebenarnya dia pun dah lupa yang dia sebenarnya lack of information with the current situation. Contoh macam dia belajar mungkin 20 tahun, 15 tahun yang dulu, 20 tahun yang dulu. So situasi dia belajar dengan situasi anak dia belajar will be different. Yang pertama, kita akan psycho-educate balik. Yang kedua, dia dah dalam profession dia. Bila dia dalam profession dia as a lawyer ataupun as a doctor, as a teacher, as a lecturer, so dia fokus pada bidang dia. Dia dah tak tengok dah bidang lain. Dia tahu bidang lain. Contoh macam kita macam kaunselor, macam kita kena ambil bidang tahu semua benda. Like macam saya punya lecturer, saya cakap, you should know something about everything but not everything about something. Masalah parent-parent sekarang ni, dia adalah they know everything about something. Maksudnya kalau dia doktor, dia tahu semua pasal doktor. Pasal dunia perubatan tu dia tahu semua. Tapi dia tak tahu pun pasal dunia-dunia lain. So that's why macam kita as a counselor, we should know something about everything. So kita kena beritahu dia, okay, actually kalau anak you buat course social science pun, dia still ada peluang untuk menjamin masa depan dia macam ni. So kita kena secure the parents, bagi parent tu rasa secure yang anak dia buat course ni, there's nothing wrong with anak dia. Sebab itu adalah kebimbangan parents. So bila kita tengok dari segi anxiety dan dia worried parents, kita fokus dekat situ. Yang kedua, yang selalunya berlaku because of the values. What is the values of the parents and then what is the values of the students? So the values will be different. Contoh macam Syazwani ataupun Nurul. So you ada values you akan berbeza. Contohlah kalau you kawan baik, contoh kita ambil contoh, you kawan baik, you satu kelas dah lama sampai 4 tahun contohlah. Lepas tu kan ataupun orang yang tepuk Syazwani tu kawan baik you tepuk bahu dia. So you pun scoring markah pun lebih kurang sama, minat lebih kurang sama, tapi towards the end bila kita tanya, okay Syazwani you nak kerja apa? You nak kerja kat mana? So Syazwani kata, oh I okay je kerja dekat ABC company. Because of value dia adalah dia dapat pekerjaan. Tapi mungkin ada kawan dia, value dia adalah macam, oh I nak kerja dekat KL, I nak kerja company yang well known. Supaya bila I balik kampung, bila I cakap dengan kawan-kawan, you kerja kat mana? I kerja Maybank. So orang akan cakap macam, oh Maybank, yes. Kalau kita cakap macam, hello Nurul, you kerja kat mana sekarang Nurul? Oh I kerja dekat XYZ company. XYZ company apa ya? Company tu kat mana? So ada orang value dia adalah prestige. So the prestige punya value to be different. That's why kalau kita tengok dalam counselling, dia ada beratus-ratus values. Ada orang values of money, ada orang values of time, ada orang kata macam, oh saya tak kisah, saya value saya adalah time. So saya nak precious time with my family. So saya nak pilih pekerjaan di mana nanti kalau saya kahwin, saya ada family, saya ada masa yang seimbang untuk my family. Ada orang kata, oh I tak kisah pun pasal values of time. So that's why ada orang sanggup je kerja dengan bank, balik keluar pagi-pagi, balik tengah malam pun buat accounting, buat balancing of account sebab dia enjoy kerja dia. So that's why kita kena tengok dari segi needs and values tu, sometimes itulah orang kata konflik yang selalu berlaku di antara parents dengan anak. So sometimes kita kena memahamkan dia dalam satu situasi yang di mana kedua belah pihak rasa dia punya kebimbangan itu diberi perhatian. Itulah sedikit pandangan saya. Okay, Masya Allah. Tengok juga soalan Puan Baizura kan. Puan Baizura daripada mana? Nak kenal juga? Saya dari Seremban. Saya sepupu kepada yang sebelah awak tu, Amirah Syahidah. Saya rasa perkongsian ni amat menarik. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Sepupu kepada Puan Baizura, Masya Allah. Okay, so Alhamdulillah. Bila dengar soalan yang Puan Baizura tanya tadi, macam besar jugalah isu tu. Dan katanya yang tengah dihadapi oleh pelajar kan, dilema dengan mak ayah. Kalau mak ayah dominan, macam mana si anak nak sokong diri dia sendiri, tak ada stand. Sebab kita yang akan decide dan kita yang akan hadapi benda tu. So insyaAllah kita teruskan lagi dengan soalan. Sebab ada orang tanya lagi soalan kepada Encik Hafifi, macam mana Encik Hafifi handle bila masuk master? Ni mungkin dilema nak sama master ataupun bekerja.
Okey, terima kasih atas soalan ni. Ini soalan yang paling dilema saya, yang paling saya rasa up to the peak lah. Ya, di mana saya bersama master, saya buat part time. Saya bekerja, saya buat part time, dan masa yang sama saya buat masters. So, kenapa saya perlu buat masters? Masa tu saya rasa pasal saya tak nak buat masters pun. Tapi bila at the end saya kata kita back kepada aspiration kita. So bila saya kata saya nak jadi professional counselor, bila saya kata after saya lagi 2-3 tahun saya ni dikenali sebagai counselor dan menjadi counselor umum ke dan sebagainya, itu my aim. So because of that saya perlu berdaftar dengan lembaga counselor. So bila nak berdaftar dengan lembaga counselor, kita mesti ada paling tidak master dalam bimbingan dan counselling. So tak nak saya kena push myself untuk sambung belajar. So bila sambung belajar tu, saya dengan keadaan saya memang masa tu tengah banyak program saya handle dengan sesi dan sebagainya. So dilema saya adalah dari pergi pengurusan masa, macam mana saya nak buat masa. Jadi masa tu saya identify balik macam saya cakap tadi. So saya ada struggle saya di mana saya jenis orang yang macam saya kata saya adalah morning person. So saya memang akan out dekat office dan sebenarnya bila malam bila saya nak study tak boleh. So susah sikit. Jadi macam saya kena adjust, saya kena ambil cuti dan sebagainya. Tapi itu dilema dan at the end, tapi bila saya letakkan satu ala tuju yang jelas, apa yang saya nak dan apa yang saya nak buat dalam saya sambung master tu, apa yang saya nak contribute to the society, dan saya inlinekan balik benda tu. So benda tu dah yang membuatkan saya keep on my motivation. Even kalau orang kata saya pun sama juga. Dalam saya buat tu, saya ada 1 semester saya tangguhkan. Sebab saya kena buat thesis masa tu, kemudian saya banyak kerja dan komitmen dengan kerja hakiki, menyebabkan saya tak boleh nak fokus. So saya buat penangguhan 1 semester dan come back dengan another semester tu baru saya fokus balik buat saya punya penulisan, something like that. So sebenarnya tidak salah untuk kita identify kekuatan dan kelemahan kita sebenarnya. Yang penting apa saya buat adalah saya selalu cakap reframe. So kita reframe. Satu, reframe tu terbahagi pada 2. Saya selalu guna konsep itu. Reframe satu adalah melihat sesuatu pada sudut yang berbeza. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah like dan dislike. Maksudnya you kena suka benda yang you tak suka. So 2, bila you pandang pada sudut yang berbeza dan you like dan dislike, insyaAllah you can do that. Dan satu lagi saya nak bagi satu tips adalah PASS. Saya selalu guna PASS. PASS. Selalu PASS ni kalau kita selalu tengok, kalau you pergi kat mana-mana building, ada pemadam api tu ada tulis PASS kat situ. So itu you kena tengok PASS, which is macam you kena cabut picit dia punya PASS tu, tapi saya punya PASS lain. Yang pertama paksa. So nak kena paksa. Paksa buat benda kan. Macam kita tak suka, kita kena paksa untuk suka. Kan? Bila kita paksa, at the end, yang kedua kita kena akur, abide. Kena akur. Kita kena akur. Contoh kita kata pukul 8 hingga 10 pagi adalah masa untuk study, we akur benda tu. Mula-mula kita akan rasa paksa. Kemudian kita akur, kita abide with that. Kita akan pergi kepada level stage yang ketiga S, iaitu adalah kita akan jadi sukarela. Kita macam bila sampai stage tu, bangun pagi je pukul 10 kita tahu dah itulah masa kita study. Tak perlu lagi kita nak set alarm ataupun reminder. And then the last S adalah sebati. So benda tu akan jadi sebati yang kita. Same goes dengan kita belajar pun. Mula-mula kita akan paksa diri kita, tak suka fizik. Okay, kita paksa. Kemudian kita kena akur. Akur nak tak nak memang kita kena akur. Yang kita kena ada balance 7 semester lagi to finish. So kita akur dengan benda tu. Benda tu akan jadi secara sukarela dan akhirnya dia akan sebati dengan hidup kita yang macam kita belajar benda yang something yang kita enjoy. Dan kita tahu benda apa kita nak buat dengan towards the end after kita graduate. Baiklah. PASS. PASS. Paksa, akur, sukarela dan akhirnya akan sebati. Kita macam sebati dan teruskan hidup. Macam lah kan. So Alhamdulillah. Sekarang dah 10:20. Kan. Okay, last question kot. Tadi ada yang tanya pasal untuk tangguh semester kan. Okay, kalau untuk tangguh semester, kalau UPM, kita guna online portal je, okay? Boleh pergi dekat SMP. Ada button kat situ lah, boleh handle kat situ. Kalau nak tahu extra, boleh PM Al-Huda, kalau dah boleh bagi extra explanation. And then last soalan Encik Afi, dia tanya macam mana kita nak plan kita punya planning career. Sebab tadi kan Encik Afi cakap career, Encik Afi adalah career coach kan. So nak katanya kalau saya just terbayangkan mungkin boleh join exhibition yang ada
ataupun boleh tanya orang lebih berpengalaman, ataupun mungkin boleh jumpa kaunselor lah. Itu yang saya terfikir lah kalau untuk plan career. Cik Afi mute. Jadi korang boleh pergi kat UPM pun ada je career coach yang hebat sebenarnya. So just go there. When you talk about career planning, dia banyak isu lah. So macam paling asas dalam career planning, dia ada ikut stages. Tapi kita ambil yang paling asas. Paling asas adalah you tahu diri you kat mana. Identify yourself. You kenal pasti diri you. Personality you macam mana. Okay. You kenal diri you. Okay, personality I introvert. Bila tengok pula comparison openness dengan closeness, I adalah orang yang closeness. Kemudian bila tengok dari segi neuroticism and emotional stability, I adalah orang yang neuroticism. Bila tengok pula dari segi banyaklah segi dan cakap pasal personality, keluar semua istilah kan macam tu. So you boleh identify. Bila you identify, you tahu okay, I personality macam ni. Tapi I belajar benda yang technical, I belajar engineering. So dalam engineering, dia kurang dekat sini. So dekat situ, kita akan guide you. Okay, makna kata dalam 3 tahun yang balance lagi you nak belajar ni, you kena improve diri you dari segi communication. So you tahu, you lemah dekat bahagian interpersonal. So you improve kat sini. You tahu you minat kat sini, you pindah kat sini. So this is your career planning. Supaya, kan you macam you tahu sekarang ni, macam every industries are talking about 21st century punya skill. Do you aware on that? 21st century punya skill yang macam lebih kepada critical thinking, decision making, creativity, yang semua macam tu. So, you plan diri you. Dalam masa 4 tahun, you nak achieve ke 21st century punya skills tu, apa yang you perlu buat selain daripada pembelajaran dalam kelas. So benda tu yang you akan tahu, and then you akan cope. Oh, maknanya aku kena join lah society. Waktu ada Al-Huda support group, aku join lah Al-Huda support group. Dekat Al-Huda support group tu aku belajar kenal orang lain. Aku belajar kenal kawan-kawan yang daripada kos lain. Dan dekat situ aku belajar interpersonal, belajar tentang mengurus masa dan sebagainya. Sebab towards the end, masa belajar kau tak akan rasa yang pentingnya kenal orang daripada kos lain. But believe me, after you graduate, you akan appreciate. Saya share dengan diri saya sendiri. Saya dulu saya belajar, saya join banyak program. So saya ada kawan dekat law, saya ada kawan dekat economics, saya ada kawan dekat ni. So bila kita keep on berkawan, bila dah graduation, saya dah kerja setahun 2, kita mulalah nak beli kereta. So bila kita beli kereta tu, kita hello balik kawan kita yang cost econ dengan accounting tu, kita cakap, kau kerja kat mana sekarang? Oh, aku kat CIMB, aku dekat public bank, aku dekat Maybank. Oh, okay, macam ni. Aku nak hantar 3 loan dekat 3 bank ni, boleh tak kau suggest? Yes. And then bila saya after 10 years saya dah bekerja, hampir 7 tahun 8 tahun macam tu, saya dah mula nak beli rumah. I looking for properties. So saya contact balik kawan saya yang law. Saya kata, kau ada tak buat S&P? Because aku check dengan semua firm law firm untuk buat dokumen untuk beli rumah tu, it cost about 9,000 paling murah, 9,000 untuk dibayar. Lepas tu dia kata, boleh tak you buat untuk ayah? Kita kan kawan, okey lah boleh lah, kau buat dengan aku charge kau 5,000 je. So dapat discount. So that's how you akan make benefit dengan kawan-kawan you, dan perlunya you explore yourself. So that's why you kena guna 4 tahun tu jadikan satu memory yang indah untuk you get to know Universiti Putra Malaysia yang besar tu. This is my first in university tau, masa saya belajar. Sebab apa? Sebab masa saya belajar saya pernah masuk pidato. So saya pernah bertanding pidato dekat Universiti Putra Malaysia. Lepas tu saya kata macam okay, lepas SPM I nak masuk Universiti Putra Malaysia. Tapi sebenarnya Tuhan tak tentukan I masuk UPM, saya masuk UAE. Macam tu lah. So you explore banyak benda yang towards the end benda tu akan benefit you later. Okay? Kena buat benda macam tu. InsyaAllah. So hebat juga kan. Betul apa yang Cik Afi cuba nak explainkan. Macam saya sendiri, saya secara personally memang orang yang suka cakap. Tapi itulah, kalau kita tak jumpa medium yang betul, mungkin kita akan salurkan apa yang kita ada ni untuk benda yang salah kan. Tapi kalau kita jumpa medium yang betul, kita akan gunakan apa yang kita ada ni untuk benda yang betul. And ada jugalah macam geng-geng saya dekat Al-Huda sendiri, memang kita orang comes from very kind of courses. Ada social science, medic student, engineering student, social science, like this biology, science and chemistry. Ramai jugalah geng-geng kita orang kan. So in case, even saya budak consumer study, social science, tapi saya tahu lifestyle medic student macam mana dengan HO punya style, dengan diorang, how diorang kena click pressure. So kita faham condition kawan-kawan medik kita yang kita boleh tolong diorang. Kan? And ada juga kawan-kawan kita orang yang kawan-kawan Al-Huda yang dah habis belajar dan bekerja, diorang pun banyak share experience bila nak cari kerja, how to face majikan, macam mana nak kerja dengan environment kerja. So nak katanya banyak je experience yang kita dapat. Nak katanya bila kita belajar masuk universiti ni, kita bukannya hanya nak capai CGPA yang tinggi kot
Kalau kita ada mindset tu dengan kita sama belajar, sebenarnya kecil lah impian kita. Akhirnya kita tak membina pun diri kita yang sebenarnya. Sebab at last kita kena ada social skill, kita kena ada management skill. Yang kita akan belajar benda ni bila kita bersama-sama dengan manusia lain. Faham tu? Faham ke? Kalau kita hanya seorang-seorang, kita tak bergaul, kita tak akan dapat untuk belajarlah benda ni. Sedangkan kita belajar untuk tambah lagi add on skill lagi dari kita. Sedang katanya keperluan lah untuk kita sebenarnya bersama-sama dengan orang lain kan. Dan bolehlah join bersama Al-Huda juga sebab kita orang memang buat macam-macam aktiviti. So nanti korang boleh juga tengok YouTube apalah sebenarnya aktiviti yang Al-Huda ada buat. Selain AIF, banyak lagi lah aktiviti support yang kami buat insyaAllah. Okay, sebelum kita mengakhiri lah session kita, ada soalan terakhir lah yang mana orang ni sangat-sangat nak tanya soalan lah kat Cik Afi kan. So, Kaya nak check lah soalannya begini. Alhamdulillah, saya dah dapat kos yang saya suka dan saya boleh tolong family in future. But currently facing problem yang buat diri ni selalu tertanya-tanya, should I quit? Why? Quit. Macam tu. How to boost my spirit back? Dan katanya ada orang dia dah dapat dah kos yang dia nak and kos ni boleh bantu family. Tapi ada benda yang buat dia keep on ragu-ragu, adakah dia patut berhenti? How to boost back my spirit? Okay, Cik Hafiz, this is the last question. Okay, saya bagi analogi mudah je. First analogi yang macam you bayangkan diri you adalah bola. You punya perjalanan tu like a ball. Okay, you bayangkan satu bola, bila kita belajar fizik bila kita tendang bola tu dengan kuat, bola tu akan bergolek sendiri dan dia akan pergi sejauh mana dia akan pergi. Faham tak? So sebenarnya mula-mula asas kita adalah orang yang stagnan, yang macam tak ada orang nak tolak dan tak ada orang nak pushkan kita. So the first push factor kita adalah kita daftarkan diri kita masuk universiti. Dan kita ada kawan dan kita kata okay, jom pergi kelas, and then lecturer cakap you have to study macam ni, and then itulah. Dan dia akan bergerak lah, bergolek lah 2-3 semester, mungkin sampai 4 semester kalau dia punya push awal tu laju, sampai 4 semester. Sampai dekat semester yang kelima, bola tu akan berhenti balik. Sebab dia mungkin dah kawasan mendaftar, dia berhenti balik. So you nak cari balik orang yang untuk kick you back. So the best way adalah so isunya bukan untuk you berhenti. Cara the best adalah cari dekat mana titik untuk you dapatkan balik boost up factor tu. Salah satunya adalah cari you start buat connection dengan professional. Okay, number one. So walaupun you second year, third year, okay, you start kena ada account LinkedIn. Account Facebook confirm ada, Instagram confirm ada. So kalau you connect dengan orang dekat sini, memang itu adalah pasal social life. Okay, go LinkedIn and then you stay connect. So contoh kalau you belajar animal, you belajar fizik, you cari dekat LinkedIn tu, sama aku buat macam kelas LinkedIn. Saya kalau buat kelas LinkedIn ni memang semua aku belasah. Buat kelas LinkedIn, lepas tu you hantar you connect. So you cari je orang kat situ dalam bidang fizik. You cari bidang fizik, dia akan keluar lah ada physician lah, apa-apa macam-macam. Ada doktor, ada tak doktor, ada GM, ada general manager, ada senior manager dan sebagainya. Connect. So bila you connect, you percaya cakap saya 100 di antara 95 orang akan reply balik you punya connection. And then bila dia reply you punya connection, start to connect with them and then start to get some ideas. Apa pasal yang fizik akan buat later on? How about dunia fizik? Macam you dapat daripada seek information daripada professional. Kat situ you akan rasa boost balik macam, oh tak sabarnya nak belajar sebab aku nak jadi physician ni. Kat situ, tu satu, you get professional. Tapi jangan cari orang dekat Facebook dengan Instagram. Sebab orang kali you connect kat Facebook, Instagram boleh, tapi nanti perbualan you lebih pada perbualan sosial. Makan kat mana, apa tempat makan you can recommend apa semua. Tapi dekat LinkedIn, people tak cerita pasal benda-benda lain. People talking about professional punya sahaja. So you connect dekat situ. Tapi masalah yang ada dekat kita adalah budak-budak kita ni takut. Okay, takut nak connect. It's just because of you rasa macam itu. No, don't worry. Sebab diorang lagi appreciate kalau student-student, mahasiswa-mahasiswi connect with them because of dia dah lama dah. Diorang dah lama dalam industri dan diorang sebenarnya memang nak bercakap dengan seorang, nak share dia punya knowledge. It's just because of you don't want to share with them, tak nak connect with them. Okay, number one. Number two, you get back dengan back kepada you punya career planning tadi. Career planning asal yang dah buatkan you stop, apa membuatkan you stop? And then you tengok apa yang factor yang membuatkan you down dan you stop. Okay, and then kalau you tahu, you identify benda tu, mungkin ada sebab family ataupun because of you rasa cost
bila naik third year, fourth year dah makin teruk, makin susah, you banyak FYP, you banyak komitmen. So kali you banyak komitmen, you cerakinkan, okay, what is your commitment or komitmen I dari segi masa. So you handle masalah masa you dulu. Ataupun you punya isu you yang menyebabkan you dah hilang motivation because of you terlalu banyak komitmen. You join Al-Huda, Al-Hudi, macam-macam you join lah semua kat Malaysia ni, you join. So you kurangkan dekat situ supaya you get back your motivation. So sometimes you kena appreciate yourself. Sometimes kadang-kadang kita ni yang terjadi macam ni adalah because of kita terlalu banyak nak complimentkan orang, nak bahagiakan orang sampai kita lupa untuk membahagiakan diri kita sendiri. Sebab kita banyak memberi pada orang, at the end, yang diri kita juga perlu dipujuk oleh diri kita sendiri. So appreciate yourself. So identify benda tu. So kalau you buat dua benda ni, saya tak nak cerita banyaklah tips-tips dia. Tapi kalau you buat dua benda ni, insyaAllah you akan keep on positif. Sebab saya dah buat benda ni dengan saya punya student, and I will keep remind my student to connect. So sometimes kalau diorang ada yang jenis yang tak berani, dia siap datang office saya macam, Amawi betul ke saya nak hantar ni, nak connect dengan orang ni. Saya betul-betul kagum tengok profile dia ni, kagum ni, memang nak connect. Tapi tak berani nak hantar say hi to connect. So sebab sometimes, sebab saya ada saya cerita lah a good story. Saya ada dalam 10 orang student yang saya push macam tu, and then dia buat, dia hantar, tiba-tiba dia pun connect, dia cakap dia minat bidang ni, betul orang tu bercakap dengan dia, betul at the end this particular person dia kata, you ada resume tak? You bagi resume, nak tengok resume you. Tiba-tiba after that resume conversation, dia being hired. Alhamdulillah. That's why kalau you tengok with the current Google pun, kalau macam siapa Syazwani yang looking for a job, LinkedIn sekarang dah jadi antara top 3 job portal punya job platform untuk dapatkan pekerjaan. Okay, that's how the technologies and also the revolution of patterns dalam recruitment dah berevolusi lah sebenarnya. Kalau saya sendiri, saya tak tahu. Macam, yelah kita orang tak diberi pendedahan sangat penggunaan LinkedIn. Tahu je, link. Tapi macam tak nampak dia punya benefit. Nak katanya kalau kita tak tahu benefit dia apa, kita memang takkan buat pun. Tapi macam hari ni kan, buat tahu, sebenarnya best lah bila kita dapat connect dengan orang-orang yang profesional ni. Satu dapat buka buka mata kita balik. Saya ada, untuk Nurul, saya memang ada buat satu special program saya nama dia LinkedIn or Left Out. LinkedIn or Left Out? So you pilih Left Out ke you nak LinkedIn. So saya ajar kita betul-betul ajar macam how you want to connect and how this platform can help you. Betul, seriously. Okay. Saya bukan orang aktif dekat LinkedIn, tapi saya ramai banyak student daripada HAP University, daripada Sangwei Segi College, and then UKM, UPM yang nampak saya punya profile as a psychologist, diorang connect dengan saya. And then dia tanya, okay, boleh tak you bagi tahu kalau as a psychology officer apa kerja yang kita akan buat, as a counselor apa kita punya job scope, so at least you can give an inspiration for me. So kita guide dia, dalam masa tak sama kita bagi guide kat dia. So dia pun rasa macam dia tak sabarnya nak ambil belajar, sebab tak sabarnya nak buat counselling dengan orang, macam tu. So that's how this professional can help you to boost up your motivation. Faham? Cari orang yang tepat untuk boost balik diri kita. Yes. Best lah. Saya akan link dengan LinkedIn dengan Encik Afi lepas ni. Mari kita sama-ramai. Okay, masya-Allah. So alhamdulillah kita dah sampai ke end of our session. Okay, tadi panel kedua request nak cakap something sebagai penutup. Nak tambah apa? Betul-betul bagi dia cakap, saya je cakap banyak, siang kat dia. Dia nak cakap nak tambah sikit untuk saya suka dengar sebab saya pun tengah memanjangkan career planning saya sebenarnya. So satu insight baru dah kan bila dengar soalan kaunselor macam ceritakan tu kan. Tak, saya macam ni kan nak penutup ke apa, just macam nak setuju je dengan Cik FPP punya suggestion how nak mengatasi dilema tu kan. Betul macam apa tadi bukan LinkedIn emotional cope social semua tu kan. Sebab macam betul macam yang Cik FPP kata, macam as introvert, saya introvert dia macam saya okay je untuk seorang-seorang. Tapi bila dalam masa jangka panjang saya macam I need support kan. Dia macam okay, kita dah ada tujuan nak belajar kan. InsyaAllah belajar pun nak jadi orang yang Muslim yang hebat kan. Macam satu motivasi besar untuk saya jugalah kan. Tapi perlu ada orang yang mengingat kita balik. Kenapa kita belajar? Apa kita nak buat sebenarnya kan? Dia macam
apa tu motivation, kita punya rohani tu sendiri. Dan saya rasa penting lah kan dalam kawasan New City sendiri kan, dalam kita punya setting, kawan-kawan tu lah yang sangat main peranan kat kita. Jadi sebab tu lah kan macam Al-Huda sendiri kan, dia kan dapat support group dan saya pun macam pernah dia join, saya join lah support group Al-Huda tu. Dia macam apa tu, jumpa dengan orang, dia macam buat saya lebih terbuka dengan dunia. Dia macam not in my bubble lah, bukan bubble saya sendiri macam tu. Dan seronok lah gila, betul macam ada satu kawan-kawan yang boleh dengar kita punya masalah, faham tak? Macam tu. Macam sama mengingatkan kita kan kepada Allah tu juga. Bukannya macam mana kita nak jadi muslim yang syumul kan. Bukannya setakat ibadah kita yang okey, bukannya setakat akhlak kita yang okey, tapi pelajaran pun okey juga. Itulah maksud syumul sebenar kan. Jadi itulah saya nak mengajak lah nanti kan, semua orang dalam dalam sesi ni bolehlah ajak kawan untuk join Al-Huda support group kan, sebab bukannya macam biasa kan, banyak pelbagai macam orang buat hebat insya-Allah. Itu je lah saya punya kata terakhir saya untuk malam ni lah, insya-Allah. Baiklah. Jazakallah. Okey. Ada pesanan istimewa daripada teknikal. Jangan lupa isi G-form ya kawan-kawan. Sebab kami akan bagi sertifikat lah untuk semua orang yang join hari ni. And saya pun nak bagi last word lah before kita tutup semua kan. So topik kita hari ni adalah study dilemma. Yang mana kita bukakan balik kan apa sebenarnya isu-isu yang boleh terjadi and how to overcome. And the point yang paling saya suka lah dalam malam ni punya topik adalah kenapa kita nak belajar tu, sebab kita nak bagi contribution. Bila kita ada aim nak bagi contribution, kita tahu yang aku ni hidup bukan untuk diri aku sendiri. And yang kata even kalau kita belajar pun, kita bukan belajar untuk dapat degree and then sama masa kerja. Which is kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita aim untuk bagi contribution besar untuk even mak ayah kita, tapi paling besar adalah kepada Islam sendiri, kita akan, that is our big motivation lah kan. Takkan kita nak berhenti sebab masalah diri sendiri kan. Kalau kita ni kena sentiasa purify balik niat kita, kenapa kita belajar tu, and niatkanlah juga sebab Allah kan. Sebab apa? Sebab bila kita niat sebab Allah dan ikut syarat, barulah Allah akan dikira itu as pahala insya-Allah. So janganlah bila kita dah habiskan 4 years journey kita belajar, tapi niat kita bukan sebab Allah kan. Kepenatan kita tu hanya akan jadi kepenatan yang sama je macam orang lain. So nak ajak semua orang jugalah untuk niatkan balik kan, kenapa kita belajar sebenarnya. Sebab Allah dan kita nak bantu balik Islam ni kan. So kita nak lahirkanlah ahli fizik yang boleh cipta betul-betul untuk orang Islam kan. Taklah kita guna orang Muslim pula kan. Nak juga kan orang Islam betul-betul hebat dalam counselling, orang Islam betul-betul hebat dekat dalam management, dalam bisnes. Itulah juga yang kita nak lahirkan. Okay. So tu je pesanan penaja again, jangan lupa isi Google Form. So okay, jangan isi Google Form untuk support group. So insyaAllah tu je. Okay, so kita takat gambar. Okay, semua orang boleh buka kamera kalau nak. Kita takat gambar kejap untuk screenshot. And then jangan lupa every Jumaat kita akan ada slot, okay? So nanti catch up dengan kami. Stay tune. Okay, kita nak takat gambar. Okay, teknikal takat gambar. Okay, ready? Okay, jap. Saya cakap 1, 2, 3, okay? Okay, senyum. Okay, sekejap kita tunggu. Dah ke? Okay, saya kira. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. Last one. Last one. Okay, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okay, alhamdulillah. So kita tutuplah sharing hari ini dengan tasbih kafarah suatu wal as. Okay, terima kasih untuk Cik Hafi kerana bersama-sama lah dengan Al-Huda. Ni first time tau kita orang buat collab dengan you lain. Oh ya ke, terima kasih atas peluang dan juga jemputan yang diberikan, insyaAllah. And untuk partisipan yang join pun terima kasih sebab join slot hari ni. Jangan lupa join slot next week. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Hai. Assalamualaikum. Okay, seronok. Mute.
tanda-tandaku memang bila ku meniti hanya kau memahami aku butuh aku perjalanan hidup ini ujian datang tak henti bila kau ada di hati bahagia kau maha pengasih tak pernah pilih kasih nikmat darimu bersyukur kau maha penyayang sayangmu tak terbilang ingat hatiku kan tenang اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا berikanlah cahayamu di hatiku dan jiwaku perjalanan hidup ini ujian datang tak henti bila kau ada di hati bahagia bila ku mengeluh akhirnya kau memujuku kalam cintamu penemanku bila ku menjauh kau sering sedariku kau uji kuatku kembali kaulah yang maha tahu tanpa diberitahu kau tahu zahirku kau tahu batinku kau maha mengerti segala isi hatiku menagih simpatimu di akhirat nanti ya Ghafar warhamni ya Rahman terima kasihku bersyukur Gila.